Saya masih lagi berada di Johor Bahru, di kota Johor Bahru. Dan di belakang saya adalah kota Singapura yang saya sentiasa sibuk, tak kisah pagi, petang ataupun malam. Baru saya Ras Muhammad selaku Vice President Sales and Brand Community Richworks International, dan misi saya di Johor kali ini adalah untuk Diary W, rahsia di sebalik kejayaan Titanium Johor, di mana kami kupaskan cerita kejayaan ahli-ahli titanium yang berada di Johor sempena dengan ICM di Desaru 2019. Lebih dari 200 ahli titanium akan berada di Desaru untuk sesi coaching dan mentoring bersama mentor mereka, Dr. Osman, yang akan bermula pada 25 November hingga 28 November 2019. Jadi seperti biasa, saya doakan anda sentiasa berada keadaan yang gembira, bahagia, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa bersemangat dalam melakukan apa saja aktiviti yang anda lakukan. InsyaAllah kejayaan pasti milik anda sekiranya anda tetap berusaha dan tidak putus asa. Untuk menentukan anda, pelancongan Johor adalah mempunyai banyak tarikan pelancongan, terutamanya di Desaru sendiri memiliki pantai-pantai yang cantik dan permai serta padang golf di pantai yang menghadap Laut Cina Selatan. Di Johor Bahru sendiri merupakan pusat membeli belah, di mana sebelah saya ini ada Komtar dan banyak lagi shopping mall pencakar langit yang wujud sejak akhir-akhir ini. Alright. Johor Bahru juga mempunyai gedung-gedung membeli belah yang banyak di sekitar bandaraya dan taman-taman tema yang bertaraf dunia seperti Legoland Malaysia, Puteri Harbour Family Theme Park dan sebagainya. Dan berdekatan juga ada Kota Tinggi, menyimpan banyak tinggalan sejarah dan mempunyai air terjun yang ketinggiannya mencecah 34 meter. Kukup merupakan sebuah kampung nelayan dengan restoran-restoran makanan laut yang dibina di atas laut dan mempunyai sebuah jeti di Serkat untuk ke Tanjung Balai dan Kota Batam di Indonesia. Dan Johor juga mempunyai Tanjung Piai, merupakan tanah yang paling selatan atau yang paling hujung di benua Asia. Dan Johor juga mempunyai Gunung Ledang, merupakan puncak tertinggi 1276 meter di negeri Johor dan air terjun yang mendamaikan di kaki bukit, kaki gunung. Dan Mersing mempunyai 7 pulau-pulau yang cantik dan pantai berpasir yang menawan, sangat sesuai aktiviti bersama keluarga di hujung minggu dan juga cuti umum. Itulah antara tempat-tempat menarik di Johor. Dan kali ini kita akan bersama dengan Titan Masita Muhammad Afendi, iaitu pemilik NM Econ Electrical Cleaning Service. Dan kita akan bersama-sama dengan Puan Masyi untuk kita bongkarkan kejayaan di sebalik Puan Masyi mengusahakan perniagaan aircon dan juga electrical. Dan kita juga akan bersama-sama dengan orang-orang yang menjadi tulang belakang kejayaan perniagaan Puan Masyi selama ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan komersial ni dulu dan berjumpa anda sebentar nanti. Perniagaan yang terbaik adalah perniagaan yang kita suka dan seronok, jalankan serta menguntungkan dunia akhirat. Itulah petikan kata-kata Dr. Azizan daripada IMKK Mac 2016. Dan dia juga adalah sebenarnya yang menjadi saranan ataupun apa yang kita perlu cari bila kita buat bisnes. Dan ini adalah sesi ataupun segmen kedua untuk Diary W, rahsia di sebalik kejayaan Titanium Johor sempena ICM International Committee Desaru Johor 2019 yang akan bermula pada 25 November hingga 28 November 2019. Dan bersama saya adalah Puan Masita Muhammad Afendi, juga dikenali sebagai Puan Masyi. Puan Masyi pemilik kepada NM Econ Electrical dan Cleaning Services. Walaupun kita dengar sebagai pemilik electrical dan aircon services, tapi Puan Masyi ni tidak pernah sebenarnya mempunyai pengalaman atau bukannya belajar dalam bidang electrical dan juga aircon. Hanya dulu pernah terlibat dalam industri hotelan, dan orang kata pernah sebenarnya buat bisnes, betul? Tapi mempunyai cabarannya sendiri. Baru saya nak Puan Masyi sendiri bercerita pada audiens kita, siapakah Puan Masyi, silakan.
Saya Masitah binti Muhammad Afendi, lebih dikenali sebagai Mashi. Merupakan co-founder sebenarnya NM Aircon. Saya bekerja bersama dengan suami Nik Nazri Abidin. Kami mulakan perusahaan ini pada tahun 2014. Kepakaran saya adalah membantu mereka yang nak menggunakan aircon dengan tenang, selamat dan selesa, dan mendapatkan perkhidmatan membekal, memasang, menguji terima dan servis daripada kami yang memberikan perkhidmatan yang menepati spesifikasi serta mesra pelanggan. Alright. Panjang lebar kepakaran tu. Tapi yang penting, aircon ni sebenarnya orang kata penyebab utama elektrik naik dekat rumah. Bergantung kepada macam mana kita gunakan. Kalau tak servis. Betul. Kalau aircon tu rosak, sebenarnya dia akan menyebabkan elektrik bil tinggi kan sebenarnya. Okey, bila puan mulakan perniagaan? 2014. Februari 2014. Semasa memulakan perniagaan aircon ni 2014 ni, memang dah ada pengalaman dalam bidang aircon? Tak, sebelum ni sebenarnya saya dan suami adalah daripada industri perhotelan. Kemudian dia bercadang untuk buka bisnes sendiri. Kami dicadangkan oleh ayah untuk join ataupun buka bisnes yang melibatkan pendawaian elektrikal lah. So tapi husband kata dia fikir 2 ke 3 tahun akan datang, which is masa tu tahun 2013. Dia kata 2 atau 3 tahun akan datang, aircon akan jadi keperluan, bukan lagi kehendak. Which pada waktu itu 2013, kita cuma nampak aircon dekat rumah-rumah orang kaya, orang-orang besar macam tu, dekat Johor Bahru ni lah. Kemudian dia kata satu hari nanti, which is 2 ke 3 tahun akan datang, aircon akan jadi keperluan, bukan lagi kehendak. Dan alhamdulillah, apa yang dia gambarkan atau apa yang dia bayangkan tu jadi kenyataan. Walaupun masa tu you bersama husband memang tak ada pengalaman langsung. Okey, pengalaman tu satu hal. Pandai tak tentang aircon ni? Tak. Oh, okey. Asal-asalnya memang tak. Dan macam mana boleh mulakan perniagaan yang you tak pandai? Sebelum ni kita percaya juga kalau kita nak buat bisnes, contoh nak buat bisnes kek, kena pandai buat kek. Kita nak pandai buat bisnes aircon, kita kena pandai servis aircon. Tapi saya perempuan, saya nak juga buat bisnes ni. Okey. Jadi kita figure out something yang mungkin sedikit pengalaman untuk tak kena tipu, kita belajar basic dan sebagainya, untuk kita guide kita punya team perlulah. Tapi tidaklah sampai, saya rasalah pendapat saya sendiri, perlu kita pergi sampai degree, diploma dan sebagainya. Boleh ambil team yang ada benda alah tu, instead of kita sendiri pergi. Jimat masa dan jimat juga jimat tenaga, jimat masa dan sebagainya. Betul. Okey, Puan Mashi juga saya bila you hadir ke program adalah salah seorang title yang saya sentiasa akan tengok ada high energy. Yang sentiasa gembira, agak-agak bila sedih tak pernah nampak. Okey. Bila sebut pasal happiness you dekat program-program reshoot ni, bila jenis you bermula dekat reshoot? 2014, November 2014. Sebenarnya sebelum tu saya memang tak pernah dengar tentang Dok, tak pernah nampak muka Dok dekat mana-mana. Sampailah masa saya masih bekerja lah dengan ada satu company. Selepas kita orang dalam industri perhotelan, bila suami kata dia nak buat bisnes sendiri, kami decide untuk berkuli dengan kawan ayah yang ada bisnes aircon. Okay. So dalam setahun lebih lah, macam tu, setahun setengah. Dan ketika kami bekerja, saya berada pada lekuk terbawah life lah. Waktu tu dah 2 tahun kahwin, tak ada anak. Lepas tu kita macam bila dia berhenti kerja, kita orang stop daripada situ bila bos suruh kerja jauh. Saya against PJJ lah sebenarnya cerita. Marriage yang PJJ, saya against hubungan jarak jauh. Hubungan jarak jauh. Saya tak pandai PJJ. PJJ hubungan jarak jauh. Ya, betul. Ingatkan pendidikan jarak jauh. Okey. So perhubungan jarak jauh tu saya tak pandai. So bila dia kena transfer ke Melaka je pun sebenarnya, tapi sebab saya tak pandai dan saya clingy, saya rasa ramai juga isteri kat luar sana yang clingy macam saya. So saya cakap dengan dia, this is the time kita kena stop kerja, kita buat bisnes. So kita buat bisnes. Dan bila buat bisnes macam ada, macam tak ada job, tak ada job. Pendapatan pun ngam-ngam cukup makan, nak bagi duit dekat mak ayah pun tak boleh. So saya berada pada lekuk paling bawah lah masa tu. Kemudian saya punya Jadi sebut lekuk paling bawah tu macam mana keadaan? Kita tak ada hope. Saya rasa macam saya tak tahu apa saya buat waktu tu. Saya rasa macam buat bisnes pun tak betul. Lepas tu macam
Konon-konon berhenti kerja nak buat bisnes, nak bagi masa lebih dekat mak ayah. Lepas tu boleh balik kampung selalu, boleh bagi mak ayah duit. Saya pernah bagi mak ayah mertua saya duit RM10 je. Sebab anak kan bagi tiap-tiap bulan tu. So itu je yang kita ada, kita boleh bagi. Sebab masa tu boleh bayar duit kereta. Kalau sale dapat RM1,000, RM2,000, duit kereta dah berapa, duit rumah, lepas tu makan lagi. So dapat bagi sikit. Saya rasa tak function. Kira macam kalau orang Johor kata macam tak function lah. Kira macam apa benda yang kau buat sebenarnya. Konon-konon berniaga tapi tak ada apa-apa. Ada tak keluarga yang hentam you ke ataupun Hentam tidak, tapi tidak menyokong apa yang kami buat. Disbelief, diorang tak percaya. Diorang rasa macam kita orang tak ada masa depan. Sekejap je ni buat bisnes, acah-acah macam sekadar nakkan title kita buat bisnes. Tapi tak nampak. Dan kita orang pun tak menafikan. Cuma masa tu semangat. Saya boleh katakan saya win dekat semangat je lah kot. Bila orang ramai cakap mereka susah, apa kesusahan yang you rasa similar dengan diorang punya kesusahan tu masa tu? Okeylah nak bagi duit dekat mak, itu benda yang orang kata kalau ada bagi kan. Benda yang you ni nak survive bersama suami, orang tak tahu, mungkin tak pernah cerita dekat luar sebenarnya. You mungkin boleh nak share kan, apa dia? Adik-adik saya tak nak datang rumah. Sebab dekat rumah saya cuma ada 5 perisa. Ayam, kari, laksa, tom yum, dan ada satu lagi perisa Maggi. Perisa Maggi ni semua perisa Maggi lah. Itu je yang ada dekat rumah kita orang. Kalau diorang datang memang tak ada lauk. So diorang tak suka nak hang out dengan kita orang, lepak dengan kita orang kat rumah. Tak ada saudara pun sudi datang rumah. Even raya. You jalani kehidupan macam tu selama berapa lama? Sampai kita orang jumpa dok. Tak lama lah. Kalau cerita sedih sebelum jumpa dok tu tak banyak. Tapi cerita sedih sebelum Titan ada banyak. Okay. Dan cerita sedih sebelum Titan tu apa? Masa 2014 kita orang join MMM. Setiap tahun kita orang join MKK. Saya masih macam berat hati nak join Titan. Masa tu dengan apa yang berlaku kat sekeliling, dengan viral macam-macam, orang kutuk kita jadi student doc, orang cakap kita jadi macam diorang kata doc tipu. So kita orang punya bisnes pun bisnes tipu. Siapa yang cakap tu? Orang yang tak pernah masuk kelas pun. Diorang tak join program. Warga internet? Netizen. Ada juga yang dalam kalangan kawan-kawan yang kita kenal, kawan-kawan sekolah. So diorang kata, Tantang, Mashita pun buat bisnes tipu. Sebab belajar daripada penipu, diorang cakap macam tu. So kita orang macam slow down, cuba tangguhkan niat lah. Setiap kali rasa macam nak upgrade, nak join platinum, waktu tu ada platinum, kita tangguhkan. Nak join Titan, kita tangguhkan. Because of apa yang orang keliling kata. Macam tu. Okay. Lepas tu saya hampir tutup bisnes pada tahun 2016 sebab berbeza dengan dalam Titan, kita ada orang guide. Setiap minggu kita ada weekly Zoom, kita ada one-on-one setiap 4 bulan sekali, kita ada ICM, kita ada kelas, kita boleh join, kita boleh tanya dengan kita punya circle, betul ke apa yang kita nak buat. Tapi masa kita just pergi kelas, balik, tak join Titan, tak ada orang guide, saya buat keputusan yang saya rasa betul. Kita buat co-branding dengan satu brand besar lah. End up, umpama macam brand besar tu ada enjin Ferrari, kami kancil. Masuk enjin Ferrari dalam kancil, berdarai. So, tak boleh pergi. Korang loss banyak sangat. Dah lah loss, tak fokus, bisnes tak jalan. Kita tak tahu apa yang kita buat the whole year. Sampailah saya drop daripada Macam busy. Pergi sana, pergi sini, meeting, jumpa orang sana. Tapi apa yang saya buat pun saya tak faham. Sampailah kita putuskan untuk stop daripada situ. Kita fokus balik semula. Saya cari dah balik semula. So you sebenarnya student lama lah, 2014. Bila start join Titan? Tahun lepas November. Ini 2018 bulan November. Dan ICN pertama you adalah di Langkawi. Langkawi. So ini merupakan ICN terakhir. Saya tak harap bukan. Apa yang you masukkan harap bukan? Saya berharap untuk renew. Saya bodoh lah kalau tak renew. Saya bodoh kalau saya tak berusaha untuk renew. Tapi it's not cheap. True. Being a Titan bukan murah dan bukan semua orang boleh
jadi Titan sampai habis 3 tahun. Betul. Ramai je jadi Titan juga yang tak mampu nak cope dengan apa yang mereka belajar, komitmen yang nak memberi dan sebagainya. Itu saya setuju. So adakah you willing to like go through another 1 year? Another 5 years to go. InsyaAllah. Worth it, sangat berbaloi. Saya tak boleh break number masa saya bukan Titan. Saya tak boleh achieve, saya tak fokus. Saya bukan leadership, saya tak ada leadership yang bagus. Apa number saya tak boleh break masa you bukan Titan? Sebelum Titan saya start dekat 60,000, 80,000 je. A month. A month. Padahal potential masa tu Sepatutnya boleh pergi dah, waktu tu 100. easily Easily, kan? sepatutnya. So after Titan, Saya break highest 117. oh, sebenarnya boleh. Kami tinggal lagi 100,000 ke our first million. Nak achieve first million since buat business 2000 daripada 2014. Tak pernah merasa. Dan you rasa bila you break tu siapa yang orang yang paling bangga dalam usaha ni? Tim. Tim. Kenapa you cakap tu? Ketika ramai Titan lain buat untuk family, saya buat tu. Saya family saya. Saya buat untuk mereka. Saya dah pernah rasa macam mana kita pergi kerja, balik kerja, tapi rasa majikan tak appreciate, tak peduli. Rasa kita ada dekat tempat kita tu, kalau kita ada ke tak ada ke, bos tak perasan ke. Tapi dekat sini tim tak pernah, tim yang sekarang ada, dia orang tak tinggalkan saya ketika saya berada pada part yang bisnes berada pada part yang paling teruk, saya berada pada part yang paling teruk. Berada dalam Titan, betul kata Tuan Ras, tak mudah. Banyak cabaran, challenge kita kita travel, kita kena keluarkan kos, kita kena belajar, kita kena implement apa yang kita belajar, semua sekali. So tapi bagi saya benda tu semua berbaloi lah. Memang tak mudah, tapi dia orang tak tinggalkan saya. Jarang kita dengar kejayaan tu nak dedicatedkan untuk staff. Ataupun kalau berjaya dapat 1 million tu sebenarnya that is bukan for saya, that is them. Mereka yang susah payah balik malam. Betul lah cakap orang, kalau tak kenal maka tak cinta. Yang kita nampak you macam happy go lucky, tak ada masalah. Tapi sebenarnya Dalam hati ada taman. behind it, it's not taman, saya tak bagi taman. Behind it sebenarnya jiwa you sangat besar. Saya buat untuk diorang. Dan saya rasa diorang sini ada untuk business dan diorang sangat bangga dengan you. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya sendiri bangga dengan diorang. Dan kalau kita nak cerita pasal pencapaian daripada tahun 2014 hingga sekarang ni, apa pencapaian yang paling besar yang boleh banggakan sebagai seorang usahawan sebelum dan juga selepas menjadi Titan? Sebelum jadi Titan, saya dekat sepanjang tahun pertama kita belajar Titan ni, pada saya belajar betulkan diri sendiri. Saya sebenarnya terus terang saya cakap dengan Tuan Ras, saya bukan apa yang Tuan Ras nampak hari ini sebelum ni. Saya adalah leader yang teruk. Saya kasar. Saya suka bekerja dengan lelaki. Saya suka bekerja dengan orang yang tak cepat sentap, tak koyak. Sebab saya orangnya macam tu. Walaupun saya melalak juga kadang-kadang, tapi saya prefer bekerja dengan orang yang hati dia kental, keras. Why? Because personality saya marah. Saya pemarah sebenarnya. Saya pemarah, tak sabar. Saya maki orang, maki staff. Dulu saya kalau tak puas hati, saya campak. Dah gigit meja ni benar tak? Gigit tak pernah lagi, tepuk biasa. Tapi saya macam tu sebelum Titan. Tapi Dok ajar, Dok kata jadi leader ni sebenarnya adalah macam mana kita influence orang untuk ikut jejak kita, dan macam mana kita nak design hidup kita supaya bila kita bukan lagi bersama diorang, atau mungkin Allah ambil kita ke, atau kita dah tinggalkan legasinya ke, macam mana diorang nak ingat kita. So saya belajar sikit lah. Siapa Dr. Rizal tu? Dia macam ayah saya. Kenapa you cakap macam tu? Besar tu gelaran daripada dia. Ketika orang lain tak percaya dengan saya cuma ada ayah saya yang sentiasa cakap, kita tahu siapa Masyita, dia tahu macam anak dia.
Dia tahu macam mana susah pun anak dia tetap akan buat sampai habis. Ketika saya rasa saya tak ada siapa-siapa, saya tak tahu apa nak buat, Dok percaya. Masa saya interview Titan, ada 40 orang yang lain dalam bilik. Dan bila Dok terima saya sebagai Titan, saya rasa Dok percayakan saya ketika tak ada orang percaya saya boleh buat apa yang saya nak buat. So kalau ibu diberi peluang untuk bercakap, untuk maybe say something untuk Dok, apa yang nak cakap? Dok, terima kasih sebab terima saya sebagai Titan. Saya berharap saya terus dapat jadi anak didik Dok dan saya doakan semoga Dok sentiasa sihat, memberi manfaat kepada ramai orang, terutamanya orang yang macam saya. Orang macam saya sangat-sangat perlukan Dok. Kalau tak ada Dok, saya rasa saya tak ada dekat sini. Saya tak dapat apa yang saya dapat sekarang. Saya tak dapat buat apa yang saya dapat buat untuk tim. Dan tim tak akan dapat rasa apa yang mereka dapat rasa sekarang. Semuanya asbab daripada apa yang Dok ajar dengan kami. Saya doakan Dok sentiasa sihat. Saya sedih gila masa Dok sakit hari tu. Saya tak expect Dok datang. Tapi bila Dok datang, saya tahu saya kena kuat sebab saya ada guru, mentor, ayah yang kuat. Dia langgar sebab Dok berani langgar. Saya kena follow je. A good follower adalah good leader satu hari nanti. InsyaAllah. Kalau you percaya pada prinsip tu, insyaAllah tim you akan makin membesar, bisnes you akan makin grow. Sebab masalah ekon ni ada kat mana-mana saja. Ya. Saya rasa in future pun kalau ada kandang kambing pun mungkin perlukan ekon. Bila sekarang saya belajar, saya dapat tahu daripada internet ada certain haiwan peliharaan yang memang kita perlu. Memerlukan Contoh ekor. macam ular, saya sendiri bila ular, kalau dia duduk kat tempat terlalu panas, dia mesti mati. So dia perlu pada suhu temperature bawah 25. Ganas juga perlu. Okey. So memang sooner certain hospital perlukan aircon, sooner zoo Semua pun tempat. mungkin perlukan InsyaAllah. aircon. So are you ready untuk naskah meeting yang Saya. akan berlangsung? Saya difahamkan kita akan ada 5 zapin, mungkin. Sebagai seorang penari zapin, saya sangat bersedia. You memang menari zapin? Ya. Oh ya ke? Okey. Nanti kita tengok apa yang kita boleh buat. Apa yang kita buat? Okey. Alright, so 101 dah lepas belum? Belum, insyaAllah Ahad ni. You got ready? Dah ready untuk 101? Dah clear dengan magic number. Perasaan masih sama lagi untuk setiap kali nak 101? Setiap kali rasa nak muntah. Saya bukanlah anxiety ke apa, tapi saya ada masalah bila nak berdepan dengan Dok, walaupun angkat tangan, jawab soalan ke apa, nampak macam saya excited. Terus saya rasa nak terbuang air lah, terkeluar, nak muntah, semua ada. Sama, saya pun setiap kali nak berdepan Memang. kadang nak pengsan rasa. Sama tak hilang. Kita sama. Sama. Okey. Tak boleh. Tak boleh. Itulah dia antara pengkongsian daripada Puan Majlis di mungkin ada kita menganggap setiap orang berjaya, dia adalah berjaya dengan mudah. Oh tak. Sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, tidaklah kejayaan itu datang dengan mudah. Kalau tak, semua orang berjaya. Betul? Ini berjaya sana, berjaya sini, berjaya semua berjaya. Tapi orang berjaya itu hanya segelintir saja, mereka yang betul-betul mempunyai misi, visi, jati diri, kental hati, never give up, dan orang kata buat sentiasa mencari ruang dan peluang untuk memperbaiki apa yang kita ada. That's who orang yang berjaya dalam hidup. Dan Puan Masyitah, suami dan bisnes, saya rasa this is what you do best. Dan jangan risau, you tidaklah orang kata berada dekat tempat yang tiada apa-apa bimbingan. You bersama Rishwards, bersama Dr. Rizal yang memang akan sentiasa membimbing you untuk terus maju. Ini orang kata masih lagi dalam proses permulaan. Betul. Ni tengah repair-repair. Tengah repair lagi. Bila jumpa point you, Dok akan bawa you ke next level, insyaAllah. Amin, insyaAllah. Okey, kepada tuan-tuan dan perempuan, inilah antara perkongsian daripada Puan Majlis sendiri. Title kami yang dah akan menghadapi ICM kali terakhir untuk tahun pertama. Tahun pertama. Kalau dia nak continue dan InsyaAllah. InsyaAllah. kita doakan. Kena apply tak kata? Kena apply. You have to apply. Betul. Okey, perbarui niat. Dalam perkahwinan pun dia ada Kena perbaharui setiap kali. perbaharui niat. Okey, kita akan jumpa sebentar nanti beranda untuk segmen seterusnya. Jangan ke mana-mana. Stay where you are. Assalamualaikum.
Leader yang jujur melahirkan staf yang jujur dan ikhlas. Leader yang betul melahirkan staf yang betul. Leader yang bersemangat juga melahirkan staf yang bersemangat. So kalau staf tu sendiri tak betul, sebenarnya bukan salah staf tu, dia adalah salah leader tu sendiri. So dalam membina perniagaan, kaki tangan, membina staf-staf yang baik, itulah satu kunci yang betul. That's why kalau syarikat tu tak ada HR, susah kita nak manage staff-staff yang ada. Sama juga dengan Amira, walaupun muda, berperanan sebagai seorang human resource executive di NM, Electrical dan Econ dan Electrical. Alright, Amira sendiri apa khabar? Saya agak baik. Siapakah Amira? Boleh kenalkan diri? Nama saya Amira Shafira binti Adnan. Saya punya jawatan HR dekat company NM Econ. Apa tugas Amira sebenarnya? Tugas saya sebenarnya banyak tugas saya. Bukan HR sahaja yang saya buat, bahagian finance pun saya yang buat. Lepas tu inventory untuk bulanan saya buat semuanya. Saya cerita semua benda saya buat lah. Bila saya dah ada staff baru saya akan bagi kat dia. Memang belajar dalam bidang ni ataupun memang terjun je? Tak ada. Memang tak ada belajar. Saya cuma belajar daripada Formashi masa start masuk dekat sini. Daripada basic kosong, tak tahu macam mana nak cara email apa ni, macam mana nak cara nak email, tak pandai, semua Formashi yang ajar. Start tu saya belajar sendiri. Kalau apa ni, saya suka baca pasal HR kat FB, belajar sendiri. Kalau ada buku HR pun saya suka belajar baca. Berapa lama dah kerja kat sini? 3 tahun. Dah 3 tahun dah. You rasa mana ada tuju syarikat ni? Tuju syarikat ni saya rasa boleh pergi lebih jauh lagi. Sebab saya start dekat sini pun daripada diorang apa ni, masih tak ada apa-apa sampai sekarang kita dah ramai staff. Lepas tu kita dah kita punya sale pun sekarang dah semakin naik sejak Formashi join Titan. Lepas tu apa perbezaan Formashi dulu dan sekarang? Perbezaan Formashi dulu dengan sekarang, dulu Formashi seorang yang garang. Kalau dia nak marah orang, dia memang jenis yang marah je, dia tak fikir pun perasaan orang. Memang orang tu memang sentak habis. Kalau orang tu boleh tahan dengan perangai dia, insya-Allah dia boleh kekal kat sini. Macam you lah. Okey, lagi. So sekarang dia dulu garang, sekarang garam. Sekarang dah okey. Sejak dia dah join Titan, dia punya emosi semua dah okey. Terkawal. Dah terkawal. Okey. Dan Formashi dulu dah banyak berubah. Okey. Nombor sikit. 2? Lepas tu sekarang Formashi jenis yang dah happy, dah tak macam kadang-kadang ada part tu dia kadang moody. Tapi sekarang walaupun dia sedih ke apa, dia tetap happy depan tim semua. Dia tak ada tunjuk sedih dekat staff dia. Then You rasa penting tak emosi tu? penting, sangat penting lah emosi tu. Sebab kalau seorang yang tak ada seorang tak ada mood, then semua takkan ada mood. So kalau macam pagi-pagi datang tu kita happy, then semua happy. So best tak kerja dalam keadaan yang happy environment? Happy sangat. Okay. So kalau you ada kata-kata nak luahkan pada Puan Masyid, apa yang you nak ucapkan pada Puan Masyid dan juga Tuan Ni? Silakan. Saya nak terima kasih dekat Puan Masyid sebab ajar saya macam mana untuk menjadi seorang HR sampai dari dulu sampai sekarang. Lepas tu bila kita orang susah, dia ada dari dulu sampai sekarang. Dan kalau kita orang tak tolong apa semua, dia selalu ada lah dengan bos sekali. Bila you cakap you susah, dia ada tu apa keadaan yang you susah? Maksudnya kadang-kadang kita orang, saya dengan Asmi kadang ada part yang susah, kita orang akan minta tolong diorang dan diorang akan tolong. Diorang sendiri macam keluarga tak? Ya, betul. Okay. Alright. So itulah dia kongsian daripada Amira, HR eksekutif yang dipertanggungjawabkan bukan saja buat kerja HR, ada banyak kerja yang you guna buat. Sekarang ni bila rasa ada banyak kerja nak kena buat, you rasa macam terbeban tak dengan kerja tu? Terbeban. Tapi you percaya tak satu hari nanti dia akan menyebabkan you mahir dengan banyak perkara?
Bak kata pepatah, kalau kita berlayar di tengah laut dalam keadaan laut bergelora, dia akan menjadikan kita kelasi yang ada banyak skill ataupun kelasi yang pandai berlayar. Tapi kalau kita berlayar di air yang tenang, dia akan menjadikan kita kelasi ataupun pelaut yang biasa-biasa saja. Alright, so terima kasih kepada anda kerana menonton. Kita jumpa sebentar nanti. Okey, kalau tadi kita sendiri bercakap dengan Puan Masyi dan kita juga bercakap dengan Puan Amira, dan sekarang kita bercakap dengan orang yang sebenarnya memainkan peranan penting dalam menyokong karier ataupun bisnes Puan Masyi, iaitu suami sendiri Tuan Nick Nazri. Apa Tuan? Apa baik Tuan? Mungkin Tuan boleh kenalkan diri Tuan, silakan. Okey. Saya Nick Nazri bin Abidin, founder untuk NM Account JB. Soalan saya senang je. Kenapa Puan Masyi ke depan bukan Tuan Nick yang ke depan? Okey, sebab saya lebih kepada operasi dan saya nampak Puan Masyi lebih kepada pengurusan. Jadi saya akan bagi dia pengurusan lah. Dari segi pelajaran semua ke, saya akan lepas kat dia untuk kelas ke semua. Sebab salah satu faktor kejayaan seseorang usahawan ni adalah sokongan. Sokongan daripada suami, isteri, daripada mak, daripada orang sekeliling. Dan macam Tuan sendiri, saya sangat selut sebab you membenarkan isteri you melebihi you. Maksudnya bila Puan Masyi bagi belajar, of course dia akan terdedah dengan lebih banyak perkara. Dan adakah sokongan tu sentiasa ada ataupun ada juga kadang-kadang perasaan iri hati ataupun sebagainya? Tak ada, memang sokong 100%. Sebab saya kalau tengok sebelum ni dalam Facebook ke, kalau Puan Masyi buat live ke apa ke, saya jarang ada. Boleh dikatakan kalau 100 video tu mungkin ada 1 ataupun 2 saja video saya. Sebab saya pemalu sebenarnya. Jadi sebab tu saya bagi dia ke depan. So peranan you dekat NM ni sebenarnya adalah menguruskan Bahagian operasi. bahagian operasi. So maksudnya penghantaran technician untuk memasang dan sebagainya. Untuk bagikan grup, untuk train tim-tim yang ada. Okey, kalau Tuan boleh kongsikan sendiri, apakah perancangan 5 tahun akan datang untuk syarikat ni? Perancangan tahun 5 tahun akan datang, kita target nak ada bangunan office sendiri 3 tingkat. Dan yang paling besar, kita nak ada yayasan kita untuk membantu lebih ramai yang memerlukan. Alright. Bila masa Puan Masyi pergi belajar dan balik bawa ilmu pada you, ada tak percanggahan dari segi yelah dia belajar, Tuan sibuk dengan operasi, tiba-tiba balik bawa balik idea. Ada tak percanggahan kat situ? Okey, mula-mula memang ada percanggahan. Sebelum saya tak kenal Dok. Sebab yang kenal Dok mula-mula sekali pergi kelas Dok adalah Puan Masyi. Memang sangat-sangat percanggahan. Jadi lepas kita nak selesaikan isu tu dan kebetulan ada program IMKK, saya join sekali, baru saya faham apa yang dia nak. Oh, sebenarnya you juga dulu puak-puak yang orang kata saya tak negatif pada Dok, cuma saya tak faham apa dia nak. I Sangat see. bercanggah. Sebab saya cerita saya tak percaya apa yang dia cakap tu, mana boleh capai semua tu. Jadi selepas kita pergi kelas IMKK bersama, dan saya baru nampak apa jalan yang dia nak buat, baru saya boleh follow. penting tak kalau ada peniaga-peniaga kat luar yang buat bisnes antara suami isteri, penting tak bergabung tenaga, bergabung idea, percaya mempercayai each other ni, penting tak? Sangat penting. Apa nasihat kepada mereka? Nasihatnya, percaya antara satu sama lain dan sentiasa beri semangat antara satu sama lain. Dia walaupun pendek tapi sebenarnya dia adalah sangat sangat bernilai sebenarnya. Sangat bernilai sebenarnya. Okey, last kali saya nak tanya lah. Okey. Ada tak apa-apa yang you nak luahkan pada Puan Masyi sendiri sebagai seorang suami, seorang yang selama ni orang kata pernah lelah sama-sama, susah sama-sama, senang sama-sama, yang mungkin tak pernah luahkan pada dia sebelum ni dan you nak luahkan sekarang? Silakan.
Okey, pertama sekali saya sangat banggalah dengan pencapaian yang dia telah bawa untuk company ini. Yang saya sendiri saya rasa saya tak mampu nak buat sebab saya memang 100% memang pada operasi. Jadi apa yang dia dah buat dekat company dia, segi filing semuanya yang saya tak tahu, dan sekarang saya pun dah boleh tahu. Cuma saya just monitor je sebab ada orang yang buat. Susahlah nak cari orang yang boleh gadaikan masa dia untuk company, untuk sama-sama membangun. Jadi saya sangat hargai apa yang Puan Mashi dah buat untuk company ni dan untuk saya sendiri. Apa ikrar atau janji you pada Puan Mashi untuk pastikan bisnes ni berjaya? Ikrar dia, saya akan sentiasa di belakang dia, support apa yang dia buat untuk capai visi dan misi company. Saya sini sangat mahal sebab ini confession you di depan-depan semua orang, insyaAllah. Dan saya sendiri pun kalau jadi Puan Mashi mesti teruja untuk dengar. Terima kasih Tuan Nazri, Tuan Nazri, dan kepada anda yang buat bisnes kat luar mempunyai masalah orang kata alignment, pasangan tak percaya, pasangan tak faham dan sebagainya. Betul. Mungkin boleh mengambil peluang untuk datang ke program Richworks, contohnya macam nak ubah hidup. Yep, betul. MKK dah tak ada, dan juga ada banyak lagi program you guys boleh find out. Kalau you guys nak, datanglah. Betul. Kalau tak nak, tak ada masalah. Inilah contoh di mana dulunya tak apa faham, Ya. bercanggah, dan bila faham dia macam laju je boleh Ya, capai betul. banyak perkara. Okey, terima kasih kepada anda yang menonton dan kita jumpa sebentar nanti. Assalamualaikum. Setelah tamat sesi interview bersama saya dan juga tim Puan Mashi, sebenarnya ada banyak persoalan terjawab. Saya percaya selama ni kejayaan usahawan-usahawan yang berjaya, di sebalik kejayaan tu adalah orang-orang yang sangat-sangat menyokong perjuangan founder-founder yang mewujudkan perniagaan demi mencari rezeki dan juga membantu orang-orang di sekeliling. Kalau kita saksikan tadi Puan Mashi, staf yang selama ni bertukar-lumus untuk beliau, dan beliau sendiri sebenarnya akan sentiasa mementingkan kebajikan staf-staf beliau. Dan contohnya tadi, kalau katalah sekiranya perniagaan beliau orang kata mencapai tahap lebih baik daripada apa sekarang, sebenarnya itu adalah ditujukan kepada staf-staf yang selama ini berkorban untuk mereka, untuk Puan Mashi sendiri. Dan kalau kita tengok tadi, staf-staf Puan Mashi sangat menyokong, muda-muda, banyak tenaga dan sebagainya. Dan saya percaya satu hari nanti perniagaan Puan Mashi akan mencapai tahap yang paling berjaya dalam sejarah Puan Mashi sendiri. Alright, dan saya nak ingat kepada anda, Diary W akan bersama dengan ramai lagi titanium dari Johor untuk sesi seterusnya. Dan ini adalah sebenarnya untuk sempena Inner Circle Meeting kali ke-14 di Desaru, Johor, yang akan berlangsung selama 4 hari bermula dari 25 hingga 28 November 2019. Nak berjaya, pastikan anda berada dalam persekitaran yang sentiasa menyokong anda untuk capai impian. Bukan yang tolong gelakkan anda. Itulah kata-kata Dr. Aziz Osman yang sentiasa tersemat di sanubari pemikiran ahli-ahli titanium. You berkawan dengan orang wangi, you pun akan wangi. Saya rasa ini saja untuk episod kali ini. Sehingga berjumpa lagi ke episod yang akan datang. Saya Ras Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.